Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masak lemak dengan kelapa. Kelapa dicari sangkara. Cintai ilmu selamanya, pasti hidup aman sejahtera. Selamat datang ke Bual Bicara Terbaik pagi anda. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan saya, Da'i Hakim, mohon izin untuk mengendalikan program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Apa khabar kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz? Saya doakan seperti biasa, yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita nak berbicara tentang satu hadis Nabi SAW yang menarik untuk sama-sama kita dengarkan dari panel kita pada pagi ini, iaitu berkaitan malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang selalu dengar ialah malu dengan manusia. Din, kau malu sikit dengan bini kau tu. Man, kau malu sikit dengan saudara kita tu. Jadi bagaimana yang disebutkan dengan malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Jangan pening-pening kepala, sebab pada pagi ini kita akan bersama dengan guru kita, iaitu Al-Fadhil Ustaz Cik Amran Mat Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari waras Ustaz. Waras. Alhamdulillah, tiba-tiba waras. Waras. Saya seronok dengan Ustaz Amran sebab orang kata jambang dia lebih menyinar, memutih berbanding saya. Saya gelap, Ustaz putih. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz. Seperti biasalah, kalau ibu-ibu, ayah-ayah nak bertanyakan soalan, boleh, no problem. Macam mana Da'i? Macam biasa, yang pertama buat panggilan ke 1800 881677. Okey? Yang kedua, boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Boleh tinggalkan soalan di ruangan komen. Cumanya soalan, macam biasalah, jangan lari topik. Topik kita pada pagi ini iaitu malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah. Jadi sebelum kita nak bertanya, kita nak tahu dulu, apakah ulasan yang sebenarnya ataupun mukaddimah tentang hadis malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengarkan dahulu. Yang tak faham, kita ajukan soalan kepada Ustaz. Boleh ke boleh? Boleh. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Jutaan terima kasih Da'i Hakim. Sama-sama Ustaz. Malam ni, pagi ni kita nak melihat tajuk yang begitu besar. Nampak kalimah tu kecil, tapi benda ni sangat besar dalam hidup. Asasnya Islam memberi apa kita panggil list dalam hal-hal malu ni, bagi tahu kepada kita tiga asas utama. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, dan malu kepada diri sendiri. Tiga-tiga ni kena ada dalam diri kita. Malu kepada Allah dah tentulah ungkapan paling besar. Betul. Malu kepada manusia pun sama juga, dan malu pada diri sendiri tambah-tambah. Untuk mengenal asal-usul diri, kita akan malu dengan diri sendiri. Sebab tu bila kita melihat di dalam hadis Nabi SAW yang kita fokus pada pagi ini, hadis ini rawahul Bukhari, hadis Imam Bukhari. Bagaimana seorang sahabat yang namanya Abu Mas'ud Uqbah bin Amru Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, dan dia menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalami nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ya, kata apa nama ni Abu Mas'ud, sesungguhnya antara kata-kata ungkapan kenabian yang terdahulu, para nabi, para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
kalimah-kalimah yang dipetik melalui kata-kata para nabi untuk ungkapan manfaat kepada manusia ini, maka ungkapan paling besar, jika engkau tak malu, maka buatlah apa yang kau mau. Ya, kita paling takut apabila Allah Subhanahu Wa Taala lepaskan kita daripada dia punya penjagaan. Betul. Yang tu takut. Betul. Jadi kita tak nak apabila sampai satu ketika Allah tak mau dah dengan kita. Itu sangat takut. Yeah. Kita tak mau bila kita buat satu-satu perangai, mak pak sampai malas nak cakap dengan kita. Pasangan hidup malas nak remind kita. Ini sangat situasi yang sangat-sangat bahaya. Maka sebab tu pada permulaan, pada mukaddimah awal ni, nak bagi tahu bahawa pertama kena faham bahawa sifat malu perlu ada. Pertama lagi, malu kepada Allah Ta'ala kerana dia Tuhan yang layak kita sembah. Yeah. Apabila dia memberi satu-satu perintah, maka sifat seorang manusia, qalu sami'na wa ata'na. Yeah. Bila kita qalu sami'na wa asaina, kita dengar tapi kita engkar, sepatutnya kita terasa, aku siapa? Kan? Dia kena fikir sampai macam tu. Yeah. Dan kemudian malu yang kedua, malu kepada manusia. Malu manusia ni kebiasaannya lah. Kebiasaannya kita mungkin nampak. Nampak. Tapi sebab Allah Ta'ala ni dia ghaib, kita tak nampak. So kita macam rasa macam tak payah malu-malu apa kan. Sebab kita rasa Allah tak nampak. Betul. Sebab tu sifat yang paling besar, kata ulama, untuk ada rasa malu kepada Allah itu adalah muraqabatullah, merasai diawasi oleh Allah. Hang pi latang mana pun, duduk di dalam solat jemaah, bukan hanya manusia nampak, tapi Allah lebih awal nampak kita. Duduk tempat tersembunyi, memang manusia tak nampak, tapi Allah sifatnya mengetahui, melihat lagi mendengar. Maka perasaan muraqabatullah perlu hadir dalam setiap inci hidup manusia. Tang mana hang duduk buat apa, hang kena tahu bahawa Allah sentiasa mengawasi kehidupan. Ini perkara yang paling besar. Kemudian daripada kita malu kepada Allah, pergi kepada malu kepada manusia, dan sudah pasti kita kena malu dengan diri sendiri. Dengan kesihatan yang Allah Ta'ala bagi, tapi bangkit subuh pun tak mau. Allah. Dengan gigi yang penuh, baca Quran pun tak mau. Allah. Kita pergi dekat masjid, saf pertama, saf kedua, saf ketiga, yang ada semua bakal-bakal jenazah. Geng kencing manis, darah tinggi, gout dan sebagainya. Geng-geng muda yang macam Da'i Hakim ni mana pi? Bukan Da'i Hakim lah. Tapi nak bagi tahu mana ini orang muda ni dia pergi duduk tang mana? Yang tak mau pergi ke masjid. Bila dah seronok, dah PKP 2 tahun tak boleh pergi masjid, sampai lah pun dia tak mau pergi masjid. Sedang yang pi tu siapa? Semua geng-geng yang begitu. Kita takut. Betul. Kita takut melihat apabila Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar umur 14 tahun, dia pergi jumpa dengan Nabi SAW, minta, ya Rasulullah, kami nak pergi jihad. Kita umur 70 tahun, masjid tak pergi. Itu bahaya. Maka mai daripada mana? Perasaan malu. Betul. Kita kena rasa diri kita, Allah, rumah 3 biji, bini pun 3. Contoh kan. Kenderaan ni 2-3 biji kereta. Duit dalam simpanan ada lagi sana sini sana. Tapi rupa-rupanya kita lupa kepada Maha Pemberi yang mengurniakan nikmat yang begitu besar. Maka semua ini datang daripada kalimah malu. Kalau tak malu, macam perkataan para nabi terdahulu, hang nak buat, hang buat, kami tak kisah dah. Wallahu a'lam. Baik, jadi itulah antara malu yang perlu kita letakkan dalam kehidupan kita. Yang pertama bab kata Ustaz tadi, malu kepada Allah. Yang kedua, malu kepada manusia. Dan yang ketiga, kepada diri kita pun kita kena malu. Baiklah, kita ada soalan yang pertama Ustaz pagi ni, boleh kita ambil sekarang? Silakan. Baik, dari sahabat kita Masrifah Nurul Jama'in. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru. Waalaikumsalam. Tanyalah Ustaz, bagaimanakah sikap malu orang-orang soleh kepada Allah, dan bagaimanakah pula malu Rasulullah SAW dengan Allah untuk kita teladani? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, bagaimana malu orang soleh kepada Allah dan juga Nabi kita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalimah malu yang kita sebut tadi adalah first kali kepada Allah. Dan orang-orang soleh ini
Saya kata kalimah yang paling awal tadi, pada orang soleh, dia ada pada dia rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pergi datang mana pun, dia tahu Allah sentiasa melihat dia. Dia berada dalam pengetahuan Allah sebelum, semasa dan yang akan datang. Allah tahu dia nak buat apa selepas ini. Maka bagi orang soleh, dia akan membina kehidupan dia. Pada hari ini, dia kata, aku mesti buat lebih baik daripada semalam. Sebab Allah masih duk tengok aku lagi. Allah duk tengok lagi. Pada hari ini, aku akan plan sesuatu untuk hari esok lebih baik pada hari ini. Maka itu sifat pada orang soleh yang tak pernah merasai bahawa dia jauh daripada Allah. Tak. Sedangkan dia rasa dia dekat dengan Allah Ta'ala. Orang soleh, dia bangun tidur, dia akan ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Orang soleh nak makan, dia baca bismillah. Orang soleh bila jadi apa-apa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang soleh yang tidak memutuskan ikatan hubungan dia dengan pengharapan kepada Allah Ta'ala. Kan? Jadi kita sepatutnya kita rasa malulah. Makan dah dekat nak habis dah, pocut, lupa bismillah. Pocut baru teringat. Baru teringat. Makan bunyi sendawa, alhamdulillah pun tak sebut. Sedangkan kalimah-kalimah anak-anak duk sebut dekat kita kata mula dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Betul. Tapi kadang-kadang mak pak pun tak buat juga. Anak-anak duk baca sebab depa pergi tadika, cikgu duk ajar, mak pak ada. Jadi itu bahaya. Jadi itu malu kepada Allah. Kalimah paling besar adalah merasai diawasi oleh Allah. Ini orang-orang saleh yang merasainya. So kita boleh muhasabah diri kita lah macam mana gaya kita. Okey. Manakala malu pula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau malu dengan para nabi dan rasul yang terdahulu, bolehlah kita cek satu persatu beza antara ketaatan kita dengan ketaatan para nabi terhadap Allah Subhanahu wa taala jauh langit daripada bumi lah. Tadi Ustaz kita bincangkan tentang orang soleh malu kepada Allah. Bagaimana pula Rasulullah malu kepada Allah itu sendiri? Okey. Sebab itu kita melihat kepada Rasulullah bila ni satu kaedah paling mudah yang kita nak faham bagaimana malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Taala apabila Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, perlukah solat sampai bengkak-bengkak kaki?" Allah. Perlukah solat sampai ada hadis menyebut betis bengkak, tapak kaki pecah dan sebagainya? Perlukah? Kata Nabi SAW, salahkah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang dia bagi? Allah. Kita bengkak juga, gaut. Bukan bengkak pasal solat berdiri lama dah. Sebab tu bila kita nak melihat kepada tahap bagaimana kedudukan amalan Nabi dengan amalan kita, sepatutnya kita jauh lebih malu. Betul? Jauh lebih malu. Nabi SAW yang Aisyah sendiri sebut dalam hadis tu, "Ya Rasulullah, kamu itu, Rasulullah itu diampun dosa sebelum dan dosa yang kemudian. Maka perlukah sampai bengkak-bengkak kaki?" Tapi rupanya Nabi SAW kata itulah syukur. Tanda dia malu dengan nikmat Tuhan. Takut-takut nikmat ini yang dia bagi kita salah guna. Allah. Kita salah guna. Ada tak mata? Ada mata tapi duk tengok benda yang mengarut-mengarut. Ada tubuh badan yang elok, sihat walafiat tapi pun buat tak kena gaya juga. Maka sebab itu bila kita tengok Nabi tahajud, Allahur Rabbi. Nabi tahajud, cerita tentang Nabi tahajud, saya teringat satu hadis daripada Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani kata kepada sahabat-sahabat ketika solat subuh, dia kata, aku malam tadi Alhamdulillah Allah bagi izin sempat solat tahajud dengan Nabi. Aku solat tahajud 2 rakaat bersama Nabi. Rakaat pertama Nabi baca surah Al-Baqarah. Allah. 286 ayat. Dalam hati aku harap-haraplah dia baca sampai ayat 100 cukuplah. Rukuk lepas tu. Lepas tu rukuk. Tapi kita harap-harap ayat kelima cukuplah macam tahlil arwah. Dia tu tiba-tiba kata Huzaifah, tak. Nabi tak jadi rukuk, Nabi sambung sampai ayat yang penghujung 286. Maka kata Huzaifah, kata dalam hati aku harap Nabi rukuk pada ayat 286. Rupa-rupanya Nabi tak rukuk, Nabi sambung surah An-Nisa lagi 176, kita 76. Tu. Betul Ustaz. Itu. Bila kita melihat kepada begitu besarnya rasa malunya Nabi SAW kepada Allah Taala,
Kita banding dengan kita Nabi tahajud kita terkejut, Nabi tahajud kita terkejut kan. Allahu Akbar. Kita tahu dah ilmu tahajud ni daripada zaman bila lagi. Lah ni umur 52 tu saya lah kan. Umur 52 duk terkejut lagi, macam mana cerita. Maka sebab itu salah satu daripada kebaikan kita rasa malu ni, kita akan buat kita sedar diri dan kita akan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, banyak lagi yang ingin kita bicarakan, tetapi kita rehat seketika. Boleh ke Ustaz? Silakan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, hari ini kita bincangkan tentang hadis malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan panel kita Ustaz Cik Amran Mat Yusof. Saya suka dengan soalan yang diajukan oleh sahabat kita, iaitu Jura Azlin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah yang dimaksudkan dengan malu yang tercela dan malu yang terpuji beserta contohnya? Mohon pencerahan. Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Jura Azlin atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada dua jenis malu yang dia tanya. Yang pertama, malu yang terpuji. Yang kedua, malu yang tercela. Malu yang terpuji ni adalah macam daripada awal kita dah kupas. Malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni bila mana Allah turunkan perintah untuk kita sebagai hamba buat kerja kita tapi kita tak buat, kita rasa malu. Malu kepada Nabi yang ibadahnya Allahu Rabbi wa Subhanallah cukup hebat tapi kita tak ibadah. Malu kepada diri sendiri dengan adanya kesihatan tubuh badan dengan harta dan sebagainya, tapi kita tak menggunakan kesihatan dan harta serta nikmat itu pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu ini adalah sangat-sangat dituntut. Apabila malu ni, bila kita malu kepada Allah, malu yang terpuji ni, dia akan jadikan kita itu amal ma'ruf. Dia akan jadi amal ma'ruf. Tapi malu yang tercela ni adalah malu dalam keadaan dia tak mampu ataupun malu. Benda ada dosa di hadapan. Tapi dia nak tegur dia, malulah. Tu kan. Ni dia tak reti apa-apa. Mengaji Quran, bila orang tanya nun mati, sesak nafas macam nak mati. Sedangkan dia tak reti, tapi malulah, dah tua lah. Itu bahaya. Malu, sebab tu malu yang tercela dia akan merugikan kita. Malah malu yang terpuji dia akan memberi keuntungan. Contoh, apabila pada hari ini kita tengok dalam media masa. Media masa pada hari ini, manusia dah hilang perasaan malu. Sangat-sangat takut bila kita tengok orang lelaki sama, orang perempuan sama, tambah-tambah orang perempuan lagi-lagi kita kena pesan. Orang perempuan tambah-tambah kita pesan. Sebab Allah Ta'ala cipta orang perempuan ni dia cantik, suci, murni, semua digilai lah. Macam kita orang tak apa suka. Dah terpaksa pilih-pilih lah kan. Tapi nak bagi tahu bahawa itu orang perempuan. Tambah-tambah kita tengok dalam TikTok ke, dalam apa-apa sahaja media masa ni, maka kita akan jumpa dengan manusia yang semakin hilang rasa malu. Jadi malu tercela ni apa dia? Malu yang bila dia tak reti tapi tak mau mengaji, tak mau pergi belajar. Apabila di hadapannya, dalam seperti mana yang Nabi sebut, marra'a minkum munkaran fali ghairi biyadi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dhalika adhaful iman. Sedang diperintah kepada kita itu, bila kamu nampak kemungkaran, cegahlah dengan tangan kamu. Maksud cegah dengan tangan apa? Orang yang ada diberi kuasa, mereka ada kuasa. Tangan itu adalah kuasa. Pemerintah ada kuasa, dia cegah dengan kuasa undang-undang. Kalau tak mampu, cegahlah dengan lidahmu. Nasihat. Bagi kita orang yang
konon-konon ada agama sikit ni, contohlah kan ya. Maka kita sepatutnya menasihati dengan mulut kita terhadap kemungkaran yang berlaku di hadapan kita. Tapi katakanlah tak mampu juga, fa illam yastati fa biqalbi. Letak dalam hati, aku tak suka benda ni tapi aku tak mampu. Wa dzalika adhaful iman. Dalam hati aku kata aku tak suka benda ni, tapi aku doa pada Allah, moga-moga Allah mengembalikan kedamaian. Begitu, buang benda-benda yang mungkar. So istilah malu yang terpuji adalah malu yang diperlukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Istilah malu yang tercela apabila dia membiarkan diri dia itu duduk dalam keadaan mungkar dan dia rasa tak malu. Dan ada kemungkaran depan, dia nak tegur pun tak sampai hati. Dia duduk, tambah-tambah kita orang Melayu asyik kecil hati. Tak tahu bila nak besar hati dia. Ya, sehinggalah kata ulama, dalam hal ini malu menyatakan kebenaran. Saya seorang ayah, saya seorang ayah, anak-anak buat salah, saya tak boleh malu, melainkan saya kena kata depan-depan dia dengan cara berhemah. Saya ada isteri, saya tak boleh malu untuk menyatakan kebenaran. Qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun dia pahit. So katakan kebenaran. Cuma teknik kita menyampaikan itu haruslah mengikut kemampuan orang yang mendengar. Ya, kalau dia tu orang yang tak mengaji, tiba-tiba kita pergi letak hukum neraka je, tak boleh lah. Betul. Ini kaedah dia, mai daripada perasaan malu, sama ada malu terpuji ataupun malu yang tercela. Cuma Ustaz, ada ke keadaan malu yang kita kena malu dan ada ke keadaan yang kita tak perlu malu? Seperti yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Izara Zulaika bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Malu itu sebagai perisai seseorang mukmin. Soalan saya, apakah keadaan yang perlu dibolehkan untuk menghadirkan sifat malu dan keadaan yang bagaimana tidak perlu hadirkan sifat malu ini mengikut panduan Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Ucapan biar fasih diucapkan. Terima kasih. Terbaik. Terima kasih kepada Izara atas pantun 2 rangkap. Silakan Ustaz. Baik. Malu ni dia memang clear lah kalau dikatakan malu tu perisai, ya betul. Perisai sungguh-sungguh. Sebab itu bagi kita orang Islam sangat-sangat dijaga. Bila perlu hadir perasaan malu, perlu sentiasa dalam ada perasaan malu. Yakni ketika kita merasai kita diawasi oleh Allah, ketika kita mengetahui yang Allah itu sentiasa melihat, mengetahui dan sebagainya, maka kita perasaan malu kena sentiasa ada. Yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding kepada manusia. Ya, malu kepada Allah contohnya bila perlu hadir. Contoh apabila Allah kata kepada orang perempuan dalam surah Nur, surah An-Nur, supaya tutup aurat dengan sempurna. Dan ketika kita tak tutup aurat, orang perempuan tak tutup aurat contohnya, adakah dia rasa malu atau tak malu? Dah tentu dia rasa tak malu. Di sinilah keburukan yang perlu hadir. Bila hadirnya perasaan malu, maka kebaikan demi kebaikan akan datang pada diri dia. Betul. Bila hayya 'alas salah, azan gitu kan, maka malu lah, Allah panggil ni. Kan, orang yang malu bukan kata dia tunggu Allah panggil tak, belum Allah panggil dia pergi dah. Lagi 10 minit nak azan, maka dia segera mendatangi Allah Ta'ala. Orang yang tak malu ni, qad qamatis salah, qad qamatis salah, qamat dah habis dah semua gitu gini, baru dia merangkak masuk dalam masjid hari Jumaat. Begitulah keadaan. Maka saya katakan, bila perasaan malu ni dia kena sentiasa ada, tapi kita kena letak malu tu pada tempat mana. Malu yang terpuji ke atau malu yang tercela. So, soalan ni ada kaitan dengan soalan yang sebelum ni. Jadi kita sepatutnya, bagaimana yang perlu kita nak faham rasa malu tu? Simple, tambah ilmu. Tambah ilmu. Orang yang ada ilmu dia kata, lah malulah. Tapi kalau orang yang tak ada ilmu, dia langgar ikut suka hati dia. Dia langgar tanpa rasa dosa. Dia tinggal sunnah Nabi tanpa rasa rugi. Jadi saya katakan dalam jawapan ni, bila nak hadirkan perasaan malu perlu sentiasa ada dalam diri kita, tapi perlu ada ilmu meletakkan malu yang baik dan malu yang tak baik. Wallahu a'lam. Baik. Jadi malu pun kena ada ilmu. Baiklah. Saya pernah baca satu hadis Ustaz.
yang mana kalau boleh saya sebutkan petikannya, hendaklah ia menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Jadi apakah kaitan hadis ini dengan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin ustaz boleh ulaskan sedikit. Okey, baik. Kalau nak ulas sikit tak boleh ni, kena ulas panjang. Boleh, sebab hadis dia panjang. Okey, baik. Dan tadi yang mula-mula kita bagi penerangan, hadis tu kata mulut Nabi, para Nabi duk sebut malu. Nak tunjuk betapa besarnya keperluan itu. Betul. Tapi dia tak cerita malu tu. Sampai kepada hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya hasan, hadis yang baik. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis di mana hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma, dia menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut hendaklah kalian malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benar malu. Malu yang betul-betul malu. Maka kata Abdullah ibn Mas'ud, alhamdulillah kami memang malu. Memang malu dah. Apa kata Nabi? Tak, bukan yang tu. Bukan malu tu. Tapi malu kepada Allah sebenarnya adalah apabila kau menjaga kepalamu dan apa yang ada padanya. Apa yang ada di kepala? Ada akal fikiran. Apa ada lagi? Pandangan mata. Betul. Apa ada lagi? Mulut. Apa ada lagi? Telinga. Apa sahaja yang ada di kepala ni, maka jaga. Itu malu kepada Allah. Otak kita ni Allah bagi akal fikiran, belajar sampai diploma, degree, PhD apa semua itu semua. Malu ke tidak kepada Allah Taala? Itu dia. Jadi otak kita atau akal fikiran dia sepatutnya berfungsi untuk meneguhkan keimanan, membangunkan rasa malu kita kepada Allah Taala, bukan berfikir macam mana nak lari daripada taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salah guna nikmat. Jangan salah guna pemberian Allah. So telinga kita duduk di rumah, apa yang kita duduk dengar? Percakapan yang baik-baik, ataupun peringatan yang baik-baik. Duduk di rumah buka radio, tak apalah, tak ada lah masalah. Kalau nak buka radio tak ada lah masalah. Cuma janganlah sepanjang masa Hindustan. Rugi lah kan. Bangkit pagi buka-buka radio, tujhe dekha koi jana sanam, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम. Sambung. Wallahualam. Wallahualam. Tu. Jadi manusia bila dia ada telinga, dia guna telinga dia dengan baik untuk mendengar sesuatu yang baik. Maka itu juga tanda dia malu kepada Allah. Ni mulut dia. Ketika Nabi mengatakan falyaqul khairan aw liyasmun, bercakaplah benda yang baik-baik ataupun hang diam. Duk diam, jangan bercakap di luar pada kadar ilmu kita. Jangan komen. Kita dalam Facebook ni cepat betul komen. Betul. Orang tulis status sikit dia, orang pertama komen kita. Dan komen kita pula itu komen yang salah dari sudut disiplin ilmu agama. Maka takut esok neraka tempat kita. Maka mulut ni dia seharusnya berbicara yang falyaqul khairan, cakap yang baik-baik, atau duk diam. Duk diam saja. Malah ada satu lagi yakni pandangan mata. Sebab tu Da'i Hakim kalau kita tengok dalam Al-Quranul Karim, apa Allah kata dalam surah Al-Baqarah, surah kedua pada ayat yang ke-7, bila Allah mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata atas dosa-dosa hangpa yang tak malu ni, tak malu duk buat dosa ni, maka Allah tutup hati mereka sehingga datangnya hidayah orang lain dapat, dia tak dapat. Dia cuma dapat isteri yang nama hidayah. Sehingga apabila kami bagi mereka pendengaran, orang lain ni telinga dia terang, tapi rupanya telinga hati kita dah lama pekak lagi tuli. Allah. Orang lain pandangan mata ni clear terang, pandangan hati kita dah lama buta. Maka ini di hujungnya mereka duduk dalam keadaan dahsyat, kepedihan, balasan daripada Allah Ta'ala. Maka sebab tu bila kita kata macam tu, kita kata Allahu Akbar. Kita perlu balik dan membangunkan istilah malu dalam kehidupan kita. Wallahu. Jadi ada mata tengok benda baik, ada telinga dengar benda baik, ada mulut cakap benda yang baik. Baiklah, kita nak rehat seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Apa tanda orang tidak malu? Di depan bertasamuh, di belakang mencemuh. Apa tanda orang tidak malu? Sesama manusia berpaling, sesama haiwan membaling. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim dalam Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Masih lagi kita bicarakan tentang topik malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan guru kita Ustaz Cik Amran Mat Yusof. Baiklah, kita nak terus menaikkan soalan seterusnya dari Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Bagaimanakah nak timbulkan perasaan malu kepada Allah sedangkan hari-hari kita berbuat dosa, seperti melambatkan solat apabila masuknya waktu untuk solat, dan juga bagi mereka yang sanggup meninggalkan solat itu tiada perasaan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon pengkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih. Hashtag Biar Tahu Jangan Keliru. Terima kasih kepada Ruby atas soalan. Silakan Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana nak timbulkan perasaan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, sebab itu baginda Nabi SAW dia bagi teknik dan kaedah kepada kita malu yang macam mana yang kita perlu timbulkan dan kaedah dia macam mana. Saya suka nak kaitkan dengan hadis yang saya sebut tadi. Nabi bagi tahu kepada kita bila Abdullah ibn Mas'ud kata alhamdulillah kami malu. Tak Nabi kata bukan yang tu, bukan zikir tu. Ya, bukan malu tu, tapi malu apabila kamu jaga kepala kamu dan apa yang ada di kepala kamu. Hak tu. Cuba Ruby dengan kita semua kita cek otak kita ni, kita malu tak dengan Allah Ta'ala? Kita guna dengan cara yang betul tak? Atau mata kita yang kita selalu duk kata pandangan mata itu memberi satu nasihat kepada kita, atau pandangan mata kita ini akan membawa kita ke dalam neraka jahanam dan sebagainya. Dan yang seterusnya, Nabi menyambung dalam hadis itu, Nabi kata malu yang sebenar juga adalah hendaklah kamu jaga perut dan apa yang dikandung olehnya. Ini pun besar. So Ruby dan kita semua boleh belajar macam mana hari ini kita nak jaga perut kita. Maksudnya dari mana rezeki kita sampai dan bagaimana kita membelanjakannya. Itu persoalan yang cukup besar. Nah, orang yang malu kepada Allah, dia akan cari rezeki dengan cara yang dibenarkan oleh syarak. Benda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak meniaga, dia akan letak harga yang berpatutan kerana dia malu pada Allah. Ya, bila dia pergi kerja, dia nak curi tulang, curi daging, curi apa lah kan. Maka dia rasa malu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, rezeki ni Allah yang bagi. Aku buat begini-begini. Kita jual nasi lemak, yang datang tu adalah hasil daripada izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sebab itu bila kita ada perasaan cek tengok dalam perut kita ni, dia datang daripada mana dan duit tu apa yang kita isi masuk haram ke, kalaupun benda tu halal barakah ke tidak. Kita haram dan halal ini, haram ni bukan sekadar benda tu haram, tapi benda halal yang kita cari dengan cara haram, dia jatuh haram juga kan. Maka sebab itu benda-benda yang macam ni, jaga kepala, apa yang sepatutnya, okey, kita akan lahir rasa malu. Jaga perut, kita tenung balik, Allahu Akbar, benda haram masuk banyak ni. Dia akan rasa malu. Kemudian hendaklah kamu ingat pada mati dan busuknya jasad kamu nanti. Sangat-sangat menyentuh kita. Ya, bila sampai satu ketika kita melihat kematian demi kematian. Yang ni kita perlu tahu bahawa sebab tu Nabi kata orang yang cerdik ini adalah bukan orang yang cerdik ni cerdik tu. Dia cerdik ini adalah cerdik bila dia selalu ingat pada mati dan buat persiapan untuk mati. Dia ingat dan kemudian buat persiapan. Bukan ingat mati. Betul bukan. Sedangkan kadang-kadang kita tak perasan. Schoolmate kita dah mati dah. Betul. Roommate kita dah mati dulu masa bujang kan. Kemudian kita panggil office mate kita dah mati dah. Mate kita pun dah mati dah. Kan? Kita pandang macam kematian tu macam tak ada apa-apa. Kan, maka apabila Nabi kata siapa-siapa yang kaedah dia mengingati mati dan kemudian dia rasa kalau aku mati duduk sorang-sorang dalam kubur besok tak ada teman. Lah ni alhamdulillah tidur pandang belah kanan ada isteri. Makan ada isteri tolong suapkan dan sebagainya. Esok hang duduk situ bukan kata tilam, bantal pun tak ada. Bukan tidur terlentang, mengiring aja. Maka ingatnya mati itu menjadikan dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katakanlah 3 perkara ni kita masuk dalam tubuh badan,
rasanya insya-Allah akan hadir rasa malu. Betul Ustaz. Cuma lah manusia ni dia mudah lupa diri. Betul Ustaz. Dia terlupa yang dia dicipta daripada setitis air mani je. Air mani datang daripada tempat pembuangan najis saja. Allah. Manusia bukan dicipta daripada Mas 916 kan? Bukan. Yang sombong sangat dengan Tuhan ni pasal apa? Betul. Yang tu ya. Apabila kita lahir cuba apa sangat kita nak banggakan? Kita mai di dunia dengan izin Allah, dengan dilahirkan oleh manusia lain. Nak sombong buat apa? Betul. Kita mandi yang pertama dan mandi yang terakhir, manusia yang mandikan. Kita hidup masa kecil, orang yang suapkan makan. Mak pak orang lah tu manusia. Kemudian kita pergi sekolah, cikgu yang pandaikan kita. Kan? Kita pergi kerja, orang yang bayar gaji kita. Apa ni lagi? Kita mati, orang yang mengusung kita pergi ke kubur. Jadi kita tak sepatutnya sombong, tak sepatutnya, malah buang sifat sombong, lahirkan perasaan malu sesama manusia, malu kepada Allah terutamanya. Sebab tu bila manusia yang malu kepada Allah, belum tentu dia malu kepada manusia yang malu kepada manusia, belum tentu dia malu kepada Allah. Tapi kalau dia malu kepada Allah, insya-Allah Allah akan bina akhlaknya malu juga pada manusia yang lain. Wallahu Baik Ustaz. Kita nak meraihkan seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Apakah ciri-ciri yang boleh menguatkan iman seseorang itu agar ada rasa malu dengan Allah akan terpelihara? Okey, saya nak bagi Datuk Bantul lah keadaan yang biasa. Ya, silakan. Kayu dibuat jamu, diminum untuk menambah tenaga. TV3, TV9, rubuh ilmu. Mudah-mudahan kita ke penghuni surga. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Mak Isa dari Sungai Buloh. Sempat bertanya dan sempat berpantun Ustaz. Jadi Ustaz, ciri-ciri menambahkan keimanan kita untuk lebih malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Dalam banyak hadis, puluhan hadis cerita al-haya'u bid'un minal iman. Al-haya atau malu adalah separuh daripada iman atau sebahagian daripada iman. Jadi kalau tak ada malu, maka tak ada iman kita. Ataupun iman kita itu tidak sempurna. Maka soalan daripada Cik Ismail Maisa ni tanya, apa usaha kita di dalam meningkatkan imanan? Usaha dia adalah malu. Usaha dia adalah malu. Ya, kalau kita tengok dalam hadis, saya kaitkan dengan hadis yang tadi juga. Ya, bila Nabi kata, bila siapa-siapa yang jaga kepala dan apa ada padanya, siapa-siapa yang jaga perut dan isi di dalamnya, siapa-siapa yang ingat mati dan lihat tentang busuknya jasadnya, siapa-siapa yang buang cinta dunia dan tinggal perhiasan dunia, siapa-siapa yang buat semua ni, maka sesungguhnya dia telah malu dengan malu yang benar kepada Allah Ta'ala. Maka bila kita ada malu yang penuh dengan kebenaran, maka kita insya-Allah akan membangun tingkatan keimanan kita di sisi Allah. Orang yang malu, bila Allah Subhanahu Wa Taala sentuh sikit dalam tubuh badan dia, contoh dia sakit, bila dia sakit, dia tak kata dia sakit. Ajabal li amril mu'min, ajaibnya orang beriman. Orang beriman ni Nabi kata apabila datang kepadanya nikmat, dia syakara, syukur, alhamdulillah. Orang beriman apabila datang kepadanya musibah, maka dia sabar, dia sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kebaikan ini terhadap dua benda tadi tak ada pada orang lain melainkan kepada orang beriman. Ini nikmat dia. So apabila kita terima musibah, ya alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila Allah mengizinkan sesuatu musibah, maka kita rasa malu kepada Allah Taala kalau kita tak sabar. Sedangkan kita melihat kepada orang lain banyaknya musibah yang menimpa mereka, mereka tetap senyum, mereka tetap tenang. Kita bawa kereta baru atas highway, tiba-tiba rosak sikit, baru ambil 2 minggu daripada showroom. Komplain ni, hantar surat layang ni, tak tahu nak cakap lah. Viral kan? Viral, bumbang. Kita tengok sekejap lagi kat depan sana, orang pakai kereta buruk satu keluarga.
Kereta dia rosak, dia boleh berhenti di tepi, bentang, relax lagi, pakat-pakat duk gelak lagi. Sebab apa? Sebab dia sudah terbiasa dengan ujian daripada Allah Ta'ala. Dia dah jadi kuat dalam berhadapan dengan ujian. Sebab tu hidup adalah tarbiyah. Hidup adalah ujian. Sepatutnya kita rasa malu. Malu ketika apa? Ketika Allah Ta'ala beri nikmat yang sangat banyak kepada kita, tapi kita punya bayaran balik kepada Allah terlalu sedikit. Wallahu a'lam. Baik, jadi itulah tanda orang malu kepada Allah. Kita hayati dan kita rasai ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita nak beristighfar seketika, kembali selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membicarakan berkaitan malu dengan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan panel kita Ustaz Cik Amran Mat Yusof. Baiklah, hari ini Ustaz, ada orang dia malu nak doa kepada Allah. Aku bukan apa dia, aku ni banyak dosa kepada Allah. Jadi bagaimana orang tersebut, seperti yang diajukan oleh sahabat kita Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Jika kita merasakan terlalu banyak dosa hingga malu untuk memohon doa atau hajat kepada Allah, adakah dikira berdosa kerana telah meragukan kemurahan Allah yang bersifat Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Mazni Hasan atas soalan. Silakan Ustaz. Tahniah kepada dia kerana dia rasa dia banyak dosa. Kerana sifat rasa ni, hidup manusia kalau dia tak ada rasa, maka dia akan jadi sia-sia. Dia akan jadi lara dan lalai. Buat dosa tak rasa apa-apa. Buat salah tak rasa apa-apa. Tinggal sunnah Nabi tak rasa apa-apa. Tinggal perintah Allah tak rasa apa-apa. Langgar suruhan Allah Ta'ala pun tak rasa apa-apa. Maka itu bahaya. Tapi bila mana dia kata dia buat dosa besar, banyaknya dosanya, tapi cuma dia rasa malu nak berdoa. Maka saya katakan pertama sekali tahniah kerana hati dia masih hidup di sisi Allah Ta'ala. Saya suka sebut, manusia ni ada 3 keadaan. Apabila nak bagi hati dia rosak ni, kita duk sebut dil to pagal he tu kan. Hati kita boleh jadi gila tu. Baik. Pertama sekali, manusia ni dia akan duduk dalam kategori yang kita panggil sebagai rasa bersalah bila buat dosa. Dia buat dosa, dia rasa bersalah. Dia buat dosa, itu Alhamdulillah, itu orang normal. Akhirnya dia istighfar dan minta ampun, dia berubah. Tapi apabila dia rasa bersalah bila buat dosa, dia ulang buat lagi. Dia ulang buat lagi, dia ulang buat lagi. Akhirnya dia jadi rasa biasa bila buat dosa. Pasal apa hang buat macam ni? Biasalah. Kan? Dia tak rasa berdosa lagi, dah tak rasa bersalah. Dia main lagi satu peringkat. Apa lagi? Dia rasa bangga bila berbuat dosa, rasa seronok bila buat dosa. Maka sebab itu saya kata di sini, apabila dia rasa berdosa, maka dia masih berada di peringkat pertama. Cuma malu dia letak pada tak kena tempat. Malu dia tu. Patutnya bila mana dia rasa berdosa, dia tahu dah bahawa Allah suruh balik kepada Allah dengan sifat Allah itu innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Jangan sesekali putus asa dengan rahmat Allah. Dalam surah Az-Zumar Allah cerita panjang bahawa orang yang meninggalkan rasa pengharapan kepada Allah adalah orang yang sesat. Orang yang putus asa adalah orang yang sesat. Maka saya katakan kepada Mazni Hasan dan kita semua bahawa hidup manusia punya usaha nak dapatkan rahmat Allah, keampunan Allah tak pernah ditolak, melainkan datangnya 2 perkara. Yang pertama, bila sampai nyawa dia ghargharah, nyawa sampai di halkum, taubat kita tak diterima, minta ampun kita tak diterima. Satu lagi, matahari terbit dari sebelah barat, tanda berlakunya hari kiamat. Hang taubatlah macam mana pun takkan diterima. Tapi sebelum datangnya 2 hal tersebut, maka Allah bersifat Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah saya banyak dosa, nak doa pun rasa malu. Itu salah malu tersebut. Kerana bila mana orang yang banyak rasa dia banyak dosa, maka itu adalah satu perasaan yang baik yang perlu dia semarakkan dalam jiwa dia. Aku banyak dosa, aku kena minta ampun. Aku banyak dosa, minta ampun. So apa yang Mazni Hasan boleh buat?
dia perlu memperbanyakkan istighfar. Yeah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku mohon ampun padamu, tolong aku bertaubat padamu. Masdi Hasan kena banyak doa. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa ayah dan ibuku. Masdi kena selalu zikir. Kena banyak zikir. Paling-paling tidak zikir yang pendek. Rabbighfirli, ya Tuhan ampuni aku. Rabbighfirli, ya Tuhan ampuni aku. Maka itu yang kita kata bahawa apabila dia rasa malu untuk berdoa, maka saya katakan malu tersebut adalah malu yang diletakkan pada tempat yang salah. Malu tu dipanggil sebagai malu yang tercela daripada tadi tu. Tapi bawa malu tersebut, aku banyak dosa, aku kena balik pada Allah Ta'ala. Itu malu yang terpuji. Wallahu a'lam. Baik. Jadi kalau kita malu kerana banyak dosa, maka tahniah. Yang malu yang salah ialah tak tahu malu, tak doa. Jadi tahu malu, ya Allah. Allah pun faham, kan? Baik, jadi betul. kita kena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, soalan seterusnya yang menarik untuk kita bahaskan juga dari Sahziatul Siddiq. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Mengapakah ungkapan pemakaian kayu ukur sifat malu seorang yang beriman? Apakah aspek untuk menghadirkan sifat malu ini perlu bermula dari luaran seperti pemakaian, lebih-lebih lagi seorang muslimah? Ini kerana era zaman ini fashion menjadikan sifat malu lebih-lebih wanita semakin pudar. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sahziatul Siddiq. Baik, Sahziatul Siddiq ni nama yang selalu kita tengok. Betul. Online punya ceramah pun dia ada. Kan, okey. Baik. Dalam bab ni dia tanya tentang biasanya malu pada pandangan manusia dan malu terhadap Allah dikaitkan dengan sudut pemakaian. Betul. Adakah boleh diguna pakai kayu ukur ni? Ya. Apabila seseorang yang rasa malu kepada Allah, maka dia akan tutup aurat dia dengan kadar sempurna. Seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, seperti mana yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia malu kepada manusia, dia akan pakai baju yang kemas dan rapi, bersih supaya manusia pandang tu ada kebaikan. Betul. Kalau kita tengok di dalam kitab Dr. Yusuf Al-Qardawi, dalam kitab As-Sunnah wal Bid'ah, kitab Al-Halal wal Haram, fil Islam, dia menyatakan bahawa pakaian orang ni sama ada lelaki ataupun perempuan, dia yang paling penting adalah sumbernya halal. Pakaian itu menutup aurat dan tidak melampau. Kemudian bersih dan kemas, dilihat cantik. Dilihat cantik, bukan menarik, bukan dilihat cantik. Maksudnya bini siapa lah ni? Oh, bini da'i. Macam tu. Bersihnya dia, kemasnya dia, begitu. Bukan memaparkan kecantikan tu. Sebab tu saya selalu kaitkan orang perempuan. Bila Sahziatul Siddiq dia sebut pemakaian tu dikaitkan dengan perempuan, ya, kenapa? Disebabkan saya selalu ulang. Semalam saya ceramah di Kedah. Di Kampung Padang Patung, Labu Besar. Kali pertama masuk tu, depa hujan lebat ni, depa duk teguh dengar ceramah macam tu juga. Cukup bagus. Cukup bagus. Maka saya sebut juga tentang perempuan dan lelaki. Penciptaan aja. Orang perempuan Allah cipta macam Lamborghini. Macam Ferrari, mahal, cantik, lekuknya lawa, catnya mahal. Tengok tayar sport rim, marvelous. Lampu brake lawa, side mirror cantik, semua cantik. Buka dalam lagi cantik, steering, seat cover semua lawa. Orang perempuan. Sebab tu bila kita beli Ferrari, dia mahal. Yang kedua, sedap, cantik, dan kita tutup dia masa kita parking. Betul. Kita takut rosak. Sebab tu kita jaga perempuan ni elok. Bagi kita orang lelaki tak apa kisah sangat. Sebab Allah cipta kita macam lori. Kan lebih kurang lah hang buh bunga, hang buh cat ke apa je, dia lebih kurang macam tu je. Lori. Dia kalau kita seksi macam mana pun orang tak kenal, meluat lagi, muntah lagi dah. Maka sebab tu orang perempuan, bila Sahziatul Siddiq sebut tentang muslimah, tentang perempuan, saya katakan ya, hari ini fitnah besar dalam media masa adalah daripada perempuan. Betul. Semua dia nak cerita. Masak tak jadi dia nak cerita, lawan dengan lelaki dia nak cerita, anak semua dia nak cerita, sampai dia dengan Allah tak ada privacy dah.
Dia tak ada dah hubungan dia dengan Allah. Semua dia nak cerita ke orang. Semua nak cerita ke orang. Jadi paling buruk adalah apabila hari ni suka rakam ni. Buat rakaman begitu begini, ambil video dan sebagainya dalam keadaan pakaian yang menjolok mata. Kita pula orang lelaki sedang mencari-cari bila nak buka mata. Memang perangai dia macam tu. Memang perangai itu. Maka saya katakan betul, orang perempuan pada hari ini bagaimana nak membentuk diri dia supaya dia terjaga, mulakan dengan pakaian. Bila dia pakai pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, maka pakaian itu membentuk dia dekat lagi dengan agama, dekat lagi dengan sunnah Nabi, dekat lagi dengan kehendak yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Maka saya katakan mudah bagi orang perempuan untuk mengetahui sama ada awak tutup aurat seperti mana yang dikehendaki oleh agama dengan seperti mana yang Nabi kata mereka berpakaian tapi bertelanjang. Maka macam mana? Pakaian yang awak pakai boleh bawa solat. Faham? Pakai ni macam ni, tiba-tiba masuk waktu, tak payah cari telekong lah. Boleh solat terus? Boleh solat terus. Itu tanda pakaian itu pakaian yang benar-benar mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau hang pakai pakaian tu, hang tahu pakaian ni tak boleh bawa solat, maka dia berada seperti dalam keadaan telanjang, seperti mana disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya keras dalam hal ini, terutama pada orang perempuan pada hari ini, jom bangun. Kerana orang perempuan adalah perhiasan paling cantik di atas muka bumi Tuhan. So jangan hina kaum kamu, tapi bangun untuk jaga maruah kaum. Dan hari ini kita tengok, saya berjalan satu Malaysia pusing. Satu Malaysia duduk pergi ceramah dekat highway, bawa kereta dekat highway atau isteri bawa, saya duduk sebelah, pandang signboard tu 100 signboard, semua perempuan, satu je lelaki jadi model. Kan? Sedangkan yang nak jual yang nak jual tu jual peti ais saja. Jual peti ais, bubuh gambar peti ais sajalah. Tulislah kelebihan dia. Kenapa perlu ada perempuan yang sedang melentik di sebelah peti ais? Kita nak jual peti ais ke nak jual siapa sebenarnya itu? Maka saya nak bagi kesedaran pada orang perempuan dulu bahawa awak adalah perhiasan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun, jaga maruah, tutup aurat dengan sempurna. Kerana tutupnya aurat, awak dijadikan jalan ke syurga, boleh dapat pahala pada suami. Dan alhamdulillah di sana akan bangun rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jom bangun kaum perempuan. Tapi jangan bangun sekarang. Tengoklah dulu, tanyalah ustaz. Baik ustaz. Dalam Islam nak berlawak tak ada masalah. No problem, orang Jawa kata. Baik. Tapi ada orang hari ni berlawak dengan pakaian. Elok-elok dah berpakaian tutup, hampir buka ustaz. Jadi bagaimana ustaz? Bergurau dengan pakaian. Elok-elok tutup, dibuka balik. Silakan. Mau tak mau, bila kita pergi kepada media massa, kita pergi kepada rancangan apa-apa program pun, bila mana kita berpakaian dan menutup aurat, dia ada disiplin dia. Yang lelaki mesti tidak boleh menyamai perempuan. Lelaki bila dia menyamai perempuan, maka dia dosa besar dan dia dilaknat oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perempuan sama juga, dia tak boleh berpakaian sehingga mencorakkan diri dia seperti lelaki, tak boleh. Ataupun dia dah tutup aurat dengan sempurna, tapi disebabkan job dia tu nak kena buat itu, buat ini dan sebagainya, maka dia gadai agamanya. Maka ketika itu hilanglah malu dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan paling kita takut, katalah dia tutup aurat sempurna, dia pipi tu dia nak buat dia punya job, dia buka sekejap dia nak cari rezeki, sedangkan dia lupa yang nak bagi rezeki itu Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang pada waktu itu dia malu kepada Allah Taala. Bayangkan ketika dia buang semua yang tutup aurat, dia tukar baju yang Allah tak suka, dan kemudian tiba-tiba Allah panggil dia dengan kalimah yang terakhir, kullu nafsin za'iqatul maut. Wal'iyadhu billahi min zalik. Kita minta dijauhkan. So saya selalu kata pada diri saya, jom kita tak mau malu dalam menyebut kebenaran. Betul. Kita sayang kepada semua orang yang berada di keliling kita. Maka bila kita sayang, kita nak masuk syurga, nak bawa dia sekali. Dia nak masuk syurga, kita nak bawa sekali. Kita tak mau ada perasaan hang mati lain-lain, kubur asin-asin, tak mau. Sebab masa mati hang tak boleh merangkak pergi kubur, mesti perlukan orang lain. Maka ketahuilah, jangan sombong dengan Allah Ta'ala, bangunkan perasaan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Kalaulah kita seronok pergi ke Melaka ataupun mana-mana tempat dengan rombongan Cik Kiah, kita pun nak masuk ke syurga dengan rombongan bersama dengan keluarga dan sahabat kita. Baiklah,
Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini, tapi macam biasa teruskan bersama dengan kami di TV9 untuk saran tambahan 30 minit. Jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersua kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Cik Amran Mak Yusof, membicarakan berkaitan malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, bila sebut tentang malu Ustaz dan juga keluarga besar Tanyalah Ustaz, ada orang hari ini tak malu hina agama Allah, tak malu hina Nabi SAW. Dulu mungkin orang malu, segan nak hina depan-depan. Sekarang siap buat live Ustaz. Apalah kau beragama Islam, apalah kau ikut Nabi SAW. Jadi apa Ustaz? Sedikit ulasan. Pada hakikatnya penghinaan Nabi ni bukan zaman ni. Ya. Zaman dulu lagi. Dah ada Ustaz. Zaman Nabi ada orang mengaku jadi Nabi. Betul. Lagi dahsyat. Betul. Jadi penghinaan demi penghinaan terhadap agama tu memang berlaku. Memang berlaku. So kenapa hari ni orang terlalu berani dengan menggunakan media massa siap buat rakaman? Sebenarnya dia dah biasa menghina, tapi dulu tak boleh buat rakaman. Dulu tak ada. Dulu tak ada. Betul. Bila tak, tapi memang kehidupan dia suka begitu. Kehidupan dia itu memang kehidupan yang tanpa ada rasa malu kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia makan nikmat Tuhan, dia isteri, bernikah, anak-anak semua Allah Ta'ala bagi, tapi dia memang tak ada perasaan malu kepada Allah. Malah bila orang tak ada malu ni, kadang-kadang dia main perasaan benci yang dikuasai oleh hawa nafsu dan syaitan. Dia gagal di dalam berhadapan dengan ujian Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dia kadang-kadang dia uji kita. Dapat isteri kurang dengar cakap sikit, supaya kita kuat. Dapat suami kurang bertanggungjawab sikit. Dapat anak-anak boleh tahan punya kona baring angkat tayar motor kan. Dan sebagainya. Dan dapat harta seperti yang kita tak miliki, kita tak mampu, tak dapat banyak. Maka mereka gagal, lantas mereka menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya hari ni pula bila ada semua handphone dah ada kamera, maka dia ambil nak cerita kepada orang lain. Dia sebenarnya bukan menghina agama, tapi dia sedang menghina diri dia sendiri. Agama tidak akan terkesan. Allah Ta'ala kalau kita beriman pada dia, dia tak untung apa pun. Kalau tak beriman, dia pun tak rugi. Yang untung dan rugi kita je. Maka saya tak pandang itu penghinaan tu seperti dia sedang menghina kepada diri. Cuma kita kena bangun. Ahli agamawan terutamanya para asatizah kena bangun, memberi kesedaran untuk bangunkan rasa cinta kepada Allah, rasa cinta kepada Nabi dan rasa cinta kepada nikmat iman dan Islam yang dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Baik, jadi orang yang tak malu dia akan hina kepada agama Allah secara terang-terangan. Baiklah. Soalan yang menarik juga untuk kita bahaskan berkaitan, ada orang hari ini Ustaz dan juga keluarga besar Tanyalah Ustaz, dia suka menilai orang. Dia tu tak berapa baik dia tu. Dia suka tengok keburukan orang berbanding keburukan diri sendiri. Jadi apakah itu tidak malu juga Ustaz? Ya. Orang yang malu, dia berpegang kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata barang siapa yang tutup keaiban orang, maka Allah akan tutup aib dia. Tapi ingat, barang siapa yang buka aib orang, maka Allah akan buka aib dia dekat akhirat. Maka kalau orang yang malu, dia tak akan buat benda tu. Tapi disebabkan dia tu hilang perasaan malu, sehingga bila dia tak malu, dia terlupa yang diri dia sendiri pun penuh dengan kelemahan berbanding orang yang dia tengah tengok. Sebab tu saya mula-mula menikah dulu. Mula-mula menikah, tak baru lebih kurang 11 bulan saja menikah. Jadi saya pesan dengan isteri saya, benda mula-mula sekali, jangan sibuk cari kelemahan pasangan kita sehingga kita kehilangan waktu untuk merenung kebaikan yang ada padanya. So bila kita tengok benda tak ada sampai mati tak ada. Sehingga kita terlupa melihat apa yang dah ada banyak di keliling kita. Akhirnya manusia dia duk rasa orang lain salah, orang lain salah, dan rupa-rupanya dia tak malu kepada Allah, yakni dia terlupa melihat kelemahan, dosa dan maksiat yang ada di dalam diri dia.
Sebab itulah para nabi mengungkapkan kalimah malu, kerana malu itu sangat penting dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Kita ada dua mata, satu untuk tengok kebaikan orang dan satu lagi untuk tengok keburukan diri kita. Sama juga ada dua telinga, satu untuk dengar kebaikan orang, yang kedua dengar keburukan kita sendiri. Baiklah, Adib Aizuddin bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seseorang itu tidak ada rasa malu dengan Allah? Adakah dirinya akan hilang rasa malu juga dengan manusia dan akhlaknya jadi tidak beradab? Seperti sanggup meninggalkan kewajipannya kepada Allah dan mengabaikan tanggungjawab serta amanah. Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, saya selalu ceramah di pejabat-pejabat. Apabila ada CEO datang tanya, apabila ada manager dia kata, Ustaz tak tahulah nak buat dengan staff kita gini, banyaklah pecah amanah dan sebagainya. Saya kata tak terkejut kalau dia pecah amanah. Dengan Allah pun dia tak amanah. Betul? Allah suruh solat pun dia tak solat. Kalau setakat nak pergi ambil MC tak ada masalah apa. Itu kan. Allah suruh tutup aurat pun dia tak mau dengar. Tambah-tambah manusia bercakap lagi ya. Kita tidak akan terkejut dalam hal tu. Sebab tu bila Adib tanya tentang rasa malu ni, maka saya katakan orang yang malu benar-benar malu kepada Allah seperti mana yang telah disebut oleh Nabi, maka insya-Allah Allah pelihara dia malu juga kepada sesama manusia. Tapi manusia yang malu sesama manusia belum tentu dia malu kepada Allah. Baik. Nampak dengan manusia okey malu je, tapi manusia dah tak ada, dia anak gajah pun mati kena pijak dengan dia. Itu kan. Maka saya katakan bahawa benar kata Adib, betul ke begitu? Betul. Kita sepatutnya membangunkan rasa malu kepada Allah dengan menilai otak kepala kita, mata semua, menilai perut kita apa yang ada di dalamnya, menilai dunia kita adakah manfaat atau mudarat. Maka inilah malu yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya dia tu tidak malu kepada Allah, tidak mustahil dia lebih tak malu kepada manusia yang lain. Wallahu a'lam. Jadi kayu ukur ialah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang malu kepada Allah, insya-Allah dia akan malu juga kepada sesama manusia. Baiklah, kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Cik Amran Mat Yusof membicarakan tentang malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi di awal perbincangan kita Ustaz ada sebutkan 3 peringkat malu. Yang pertama kepada manusia, kepada Allah, yang kedua kepada manusia dan yang ketiga kepada diri sendiri. Dan manusia kalau boleh kita bahagikan kepada orang muslim dan tidak muslim. Jadi ada ke malu kepada yang tidak muslim Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya kalimah malu, perasaan malu ni perlu ada pada setiap keadaan. Malu juga kita dengan binatang pun sama. Ada juga. Apabila ayam boleh jaga anak dia dengan baik. Hujan turun, dibukanya kepak masuk di dalam tu. Kita campak anak-anak merata-rata. Kita jumpa di dalam tong sampah, bukan anak ayam, anak orang. Allah. Kita jumpa dekat toilet, bukan anak orang lain, tapi anak orang, bukan anak binatang. Betul. Kita jumpa di masjid pun anak orang. Maka perasaan malu tu tak ada, perasaan malu. Maka saya katakan kepada orang non-Muslim kita kena malu, ya. Kerana mereka di antara mereka yang praktikal mereka sangat baik. Betul. Mereka bercakap dengan nada yang sempurna baiknya. Mereka banyak membantu orang miskin. Terutama kita tengok NGO yang membantu gelandangan. Gelandangan di kawasan Kuala Lumpur, di bawah-bawah jambatan ini. Maka kita tengok orang non-Muslim ni, Allah, kita sepatutnya rasa malu. Kita yang mengatakan, aku Islam, aku begini-begini, tapi duduk kat rumah nak ada mana. Orang non-Muslim ni menghabiskan separuh daripada hartanya untuk bantu gelandangan. Ini kita lihat dengan mata kepala kita. Sedangkan kita yang mengaku Islam ni, al-bakhilun wal kedukutun. Kedekut ya amat.
ini. Patut malu tak? Ya, kena malu. Kadang-kadang orang bukan Islam, dia jaga kebersihan. Ya? Sebab tu ada sebahagian ulama' kata, bila aku pergi ke negara barat, aku dapati adanya Muslim, adanya Islam tanpa Muslim. Allah. Di sana tu, apa yang berlaku tu, semua Islam nak. Tapi tak ada orang Islam sana. Tapi bila aku balik ke timur, di negara Arab, aku lihat ada Muslim tanpa Islam. Allah. Ada Muslim yang beragama Islam tapi mereka tidak apply Islam dalam kehidupan mereka. Maka daripada mana tu? Daripada perasaan malu yang sudah hilang daripada tubuh badan manusia. Wallahu Jadi malu sepanjang masa dan di mana-mana, Ustaz. Baik. Jadi itulah sifat malu yang perlu kita timbulkan dalam kehidupan kita. Soalan seterusnya yang menarik perhatian saya dari Andrin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Manusia tidak pernah lepas dari dosa. Bagaimana kita hendak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa yang telah kita lakukan? Malu untuk berdepan dengan Allah sebab takut akan ulang kembali dosa yang sama. Terima kasih Ustaz dan Da'i. Semoga kita sentiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih kepada Andrin atas soalan. Baik. Kita contoh kita lihat bagaimana Nabi SAW berdoa. Nabi SAW berdoa dengan empat jari dirapat lalu dibuka dan kemudian diangkat begini. Ada waktu Nabi berdoa sehingga naik tinggi begitu. Ada waktu Nabi berdoa sampai paras dengan bahunya. Tapi ada waktu Nabi tunduk rapat macam tu. Kenapa? Malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai ke tidak amalan kita dengan permintaan yang kita nak minta pada Allah? Malu. Tapi kena minta tak? Kena. Sebab Allahus Samad, dia tempat kita bergantung, dia tempat kita memohon. Maka kita kena ada perasaan malu tu. So bila kita nak kita panggil nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak rasa malu? Kita kena buat persiapan lebih baik daripada dahulu. Contohnya ketika Allah, kita tahu dah waktu solat Allah nak panggil kita. Kita lagi 10 minit kita dah ready untuk solat. Bukan Allah panggil last minute. Solat zuhur bagi salam, azan asar 2 in 1. Yang tu bahaya. Sebab tu yang dikatakan sebab takut ulang kembali dosa lama, insya-Allah bila ada kita timbulkan perasaan malu, kita tak akan repeat. Dan dosa-dosa, kalau kita mengulangi dosa tu, kita kejar, kita taubat lagi. Dan kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita. Saya selalu ulang satu-satu doa dalam ceramah saya, mengajar doa yang mudah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta tolong. Ya Allah, bantu aku dalam aku mengingatimu ya Allah. Bantu aku dalam aku bersyukur padamu ya Allah. Bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Kenapa kita minta? Disebabkan kita tahu kalaulah kita tak minta, ya Allah bantu aku dalam aku mengingatimu, aku lupa. Betul. Lupa. Bantu aku ya Allah untuk aku bersyukur padamu. Aku kufur dengan nikmatmu ya Allah. Tubuh badan sihat, jogging 20 km, subuh tak larat bangun. Ya Allah bantu aku dalam aku memperbaiki amal ibadah terhadapmu. Maka sebab itu kalau tanpa bantuan Allah, tanpa pengharapan kita kepada Allah Ta'ala, maka di sana juga menunjukkan bahawa kita tak ada rasa malu. Tapi kalau kita malu, ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, insya-Allah dia akan menghadirkan kebaikan yang sangat banyak pada kita. Wallahu. Baik Ustaz. Malu tadi ada 3 seperti mana yang telah saya sebutkan. Malu kepada Allah, ini kita tahu. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Solat, zakat kita bayar. Yang kedua, malu kepada manusia, kena hormat, jangan pandang buruk. Cuma Ustaz, malu kepada diri sendiri. Bagaimana Ustaz? Mungkin Ustaz boleh ulas. Baik, kalau kita baca dalam syarah ulama tentang malu pada diri sendiri ni, apabila diri dia sendiri tidak menjadi hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Dia malu Allah bagi kepada dia pandangan mata, tapi dia tak pandang benda baik, dia pandang benda buruk. Dia sepatut dia rasa malu. Dia malu dengan gigi dia yang cukup elok ni, dia tak baca Quran. Dia duduk menyanyi lagu Hindustan dia kerja dia. Dia malu dalam keadaan badan dia sihat, kencing manis, darah tinggi, gout, sakit jantung, semua tak ada. Tapi dia tak bangun duduk di saf yang pertama di dalam masjid. Dia patut malu kepada Allah dalam keadaan tubuh badan yang sihat. Orang lain berempas pula siang malam pergi ke petang cari rezeki yang halalan tayyiban bagi keluarga, dia duduk tidur di rumah. Harapkan bantuan, harapkan zakat, harapkan sana dan sini. Sepatutnya dia rasa malu. Duduk di hadapan cermin, aku semua cukup.
Semua cukup. Handsome macam Dak Yakin. Kan handsome duduk depan tu. Apa yang aku sepatutnya buat? Sedangkan kita baca dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah kata tangan kita, mulut kita akan dikunci rapat. Sebab mulut kita ni, dia depan Tuhan, dia menipu. Lah ni bukan kita tak tahu yang Allah tu Maha mengetahui, menipu juga. Ya, yang bercakap di hadapan Tuhan dua tangan, sepatutnya kita malu pada Allah. Tangan aku buat apalah ni? Tak apalah kalau kita duk rajin menulis, rajin buat apa, rajin duk isteri, rajin duk usap suami dia, yang urut suami dia. Kita yang kerja bahagian kameraman ni pegang kamera tu kadang sampai lengah-lengah tangan. Tak apa. Wa tukallimuna aydihim. Dua tangan yang akan berhadapan dengan Allah dan bercakap di hadapan Allah. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan jadi saksi dua kaki kita. Maka kalau kita ada rasa malu, maka malu inilah akan membentuk tubuh badan kita. Tapi kalau kita tak malu dengan diri sendiri, maka takut-takut dengan orang pun kita tak malu. Betul. Dengan Allah lagi kita tak akan malu. Sebab Allah itu gaib, kita tak nampak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jadi itulah malu yang perlu kita bina dalam diri kita. Saya suka dengan soalan yang diajukan oleh Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Amran, Da'i Hakim, warga kerja TV3 dan TV9 yang bertugas. Waalaikumsalam. Orang yang beriman akan malu kepada Allah dan juga manusia lain ketika hendak melakukan perkara yang tidak baik. Apakah kebaikan dan keuntungan yang akan kita raih jika memiliki dan memelihara rasa malu yang dituntut dalam Islam, terutama malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Izzuddin atas soalan. Baik. Apabila Izzuddin kata malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah kebaikannya? Mudah kita faham. Bila Allah memerintahkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan syirik pada dia. Bila kita malu kepada Allah Ta'ala, kita tak akan syirik. Maka kita tergolong dalam orang yang menyembah Allah Ta'ala. Dalam ayat tu kata wabil walidaini ihsana. Kalau kita malu pada Allah, Allah perintah kita jaga mak dengan ayah. Maka kalau kita jaga mak dengan ayah, tu ada perasaan malu kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau mak dengan ayah sakit pun kita buat tak peduli, masa sihat tak peduli, balik masa musim buah saja kan, dan sebagainya, ini bahaya. Ini perasaan yang tak malu pada diri seseorang. Bila mana dia melihat panggilan hayya ala salah, aku kalau tak pergi rasa malu lah dengan Allah Ta'ala. Maka bila mana Nabi pesan pada kita ikut sunnah, jangan buat bid'ah, maka apabila kita buat bid'ah, kita tak malu kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah kata may yuti'ar rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat pada Rasul, dia sudah taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ikutlah sunnah. Tapi apabila kita ikut sunnah, maka sepatutnya kita di sana ada perasaan malu. Maka kebaikan dia sangat banyak. Contoh, kita bangun tidur saja, kita rasa malu pada Allah. Ya Allah, dalam keadaan banyak dosa semalam, hari ini Allah sambung lagi umur kita. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang malunya kita apabila dah tua, dah doa bangkit tidur pun tak apa. Tak ingat lagi. Tak ingat lagi. Itu macam mana gaya dia tu kan? Doa kunut ni sepanjang tahun terlupa. Contohlah contoh. Maka selalu kita doa kita hari tu puasa Arafah. Puasa Arafah 9 Zulhijjah. Dia muka tak ada apa. Tak ada rasa apa-apa. Kita ni malu nak pergi restoran nak makan, malu. Lepas tu tengok orang lain puasa, aku pun malu. Sepatutnya gitu. Maka malu menghadirkan banyak kebaikan. Malu menghalang kita daripada melakukan kejahatan. Malu menjadikan diri kita berhati-hati dalam semua keadaan. Malulah nak cakap aku mengaji SPM tak apa lepas. Kan? Betul? Jadi tak mau cakap biar orang yang alim saja bercakap. Di sana jadi malu dia menghadirkan banyak kebaikan, dan malu berjaya meminimalkan maksiat dan dosa. Walaupun tak dapat tutup habis, tapi malulah. Dia akan macam tu. Maka dia akan bagi ruang supaya kita sempat berfikir 2-3 minit sebelum melakukan perkara-perkara yang tak baik. Wallahu Subhanallah. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanya Ustaz. Bolehkah Ustaz kongsikan 3 pengajaran terbesar yang boleh kita ambil sebagai pedoman
pada hari ini Ustaz. Silakan. Baik, saya melihat dalam catatan yang saya bawa ni lah, ya, dalam catatan yang saya bawa ni, para alim ulama menyebut begitu besar, ya, begitu besar di mana ajaran-ajaran dalam Islam apabila mereka itu buat apa kita panggil, merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka mereka akan nampak pengajaran yang diajar oleh Nabi SAW melalui malu tu. Dengan kaedah dia, ulama kata pertama sekali, bila ada perasaan malu, maka malu tu kita akan dapat tunaikan hak Allah. Bila Allah perintah, kita tunaikan hak dia. Aqimus salat wa ataz zakah, maka kita akan tunai hak dia. Tapi bila tak malu, kita akan abaikan hak Allah. Jadi besar dosa dia. Yang kedua, apabila kita ada perasaan malu, maka malu akan membimbing kita untuk ikhlas kepada Allah. Tapi bila tak malu, kita akan buat riak, sum'ah dan sebagainya, sehingga kita tak rasa bahawa Allah tengah tengok kita. Ya? Dan yang ketiga, malu kepada Allah kerana kita ni banyak buat salah. Buat salah dengan Allah, buat salah dengan Nabi, buat salah dengan mak bapak, buat salah dengan pasangan hidup, buat salah. Sepatutnya kita rasa malu dengan kekurangan yang kita ada, dan kembalilah kepada Allah dengan istighfar dan minta ampun, dan bangunkan, zahirkan perasaan malu yang besar terhadap Allah, kerana perasaan malu itulah akan jaga kita untuk pergi ke arah syurga dan hindar daripada neraka jahanam. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz Amran Cik Mat Yusof yang sudi bersama dengan kita. Banyak yang kita dapat pada hari ini Ustaz, dari sudut malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal kita nak praktikkan dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, jadi Ustaz mungkin lagi elok dan molek jikalau kita tutup Ustaz program dan Ustaz kita pada pagi ini dengan sedikit doa Ustaz. Silakan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Amin. Dosa besar maupun yang kecil ya Allah, dosa yang sengaja maupun tak kami sengajakan ya Allah. Amin. Dosa tersembunyi maupun yang nyata ya Allah. Amin. Dosa yang dahulu maupun yang sekarang jua ya Allah. Amin. Ya Allah, zahirkan, hadiahkan, rezekikan bagi kami perasaan malu ya Allah. Malu di dalam meninggalkan ketaatan padamu ya Allah. Malu dalam melakukan laranganmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, pelihara diri kami dari maksiat dan dosa ya Allah. Pelihara diri kami dari segala kelalaian ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Cik Amran Mat Yusof yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Dan kepada anda keluarga besar Tanah Ustaz, jom kita amalkan apa yang telah dikongsikan oleh guru kita, dan teruskan menonton Tanah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Da'i Hilman dan juga guru kita Ustaz Mustafa Muhammad Suki dengan tajuk barang lelongan, iaitu Muzahidah, seperti biasa bermula 6.30 pagi hinggalah 8.30 pagi. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, orang tua pernah berpesan, suku tak boleh dianjak, malu tak boleh diagih. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah. Saya Da'i Hakim mengundur diri. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.